Hai, Assalamualaikum. Kali ke-14 kita cerita bab ijarah. Ijarah maksud dia sewa menyewa. Sewa menyewa biasa dengar kan. Lalu kita ada sewa rumah, sewa kereta, ada sewa baju, sewa mesin. Berkenaan dengan barang lah. Okay, so yang itu pertama, dia 3 jenis kan. Yang kedua tu sewa keahlian, kepakaran. Pakaran tu macam doktor tu kira sewa menyewa lah. Kita pergi ke doktor bagi kita ni kan, tengok kita sakit apa kan, tu kepakaran, tu sewa menyewa. Konsultasi arkitek kan, arkitek boleh mekanik ke, tukang buruh ke, tukang jahit ke, semua kepakaran ni dikategorikan sebagai sewa menyewa juga. Yang ketiga ni iaitu sewa menyewa orang. Sebenarnya sewa menyewa orang tu yang macam kita minta kerja dekat office kan. Lepas tu kita kerja dekat office tu selama daripada pukul 8 sampai pukul 5 contoh katakan kan. Itu sebenarnya sewa menyewa. Tapi sewa menyewa orangnya. Orang tu kena ada kat situ. Itu 3 jenis kategori sewa menyewa. Sewa menyewa tu macam servis lah. Okey, lepas tu apa dia punya dalil dia? Dalil daripada Al-Quran surah Zukhruf 32. Apakah mereka yang membahagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan manfaat sebahagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ni ditarik dalil ni daripada ni bolehnya mengambil manfaat daripada kepakaran orang lain. Sebab kita tak pakar semua benda kan, kita tak boleh buat semua benda kan. Kita tak boleh nak bertani, kita tak boleh tanam beras, kita tak boleh nak pergi tangkap ikan. Jadi Allah dah bagikan manusia ni, seseorang tu ada dia punya kepakaran, kebolehan dia sendiri lah masing-masing. Jadi dalam bentuk pekerjaan lah kan. Jadi kita bertukar manfaat tu antara manusia ni, yang tu dibolehkan lah. Okey, yang kedua ni, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang ni surah At-Talaq ayat 6. Yang ni dia ambil daripada kisah dia bercerai kan. Isteri dia dah bercerai dengan suami dia, betul ada anak kecil kan. Jadi bapa ni, sebab bapa yang menanggung nafkah untuk anak, jadi dia tak dapat nak cari orang lain untuk menyusukan anak tu. Jadi bukan last lah, mungkin choice dia untuk bagi balik kepada ibu dia sendiri. Jadi ibu susuan lah. Jadi daripada akad yang, sebab dia bukan isteri lagi, jadi dia tu Allah suruh bagi upah kepada bekas isteri untuk menyusukan anak tu. Itu dalil untuk upah untuk menyusu lah kan. Yang ketiga daripada hadis, 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah kerana lalu dia berkhianat. Orang yang kedua, orang yang menjual sebagai hamba orang yang merdeka lalu dia memakan hasil jualannya. Yang ketiga, serta orang yang mengambil pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya sedang orang itu tidak diberikan upahnya. Ada 3 orang yang Allah musuhi lah. Yang last ni dia kata dia dah ambil kerja lepas tu tak bagi upah kan, dari hadis Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah. Yang pembahagian ijarah tadi berdasarkan manfaat tu, manfaat benda kan, manfaat benda yang disewa benda-benda tu. Contoh kereta, komputer ke, rumah ke, bilik ke, itu nombor 1 lah. Dia semua ni manfaat dia ni ada 3 jenis lah manfaat. Satu manfaat benda, satu manfaat amal, yang lagi satu manfaat orang tadi lah kan. Dia kerja ikut arus lah. Syarat manfaat nombor 1 ialah manfaat tu harus mubah. Mubah tu benda yang dibolehkan lah, bukan yang diharamkan oleh Islam lah. Macam kerja dekat kilang arak ke, kena dengan arak lah. Jadi kerja dekat pelacur ke, dadah ke kan, kerja dekat yang bawi ke. So itu semua tak boleh lah. Rasulullah mengutuk orang yang makan riba, orang yang memberinya, juru tulisnya dan saksi-saksinya. 4 orang lah, 4 orang yang berkenaan dengan riba. Rasulullah mendegarkan mereka semua sama. Yang kedua, Rasulullah melaknat tentang arak, 10 golongan yang berkenaan dengan arak, iaitu yang memerasnya, membiliknya, meminumnya, membawanya, menghantarnya, menuangkan, menjualkan, yang makan harga dan membelinya, mereka minta dibelikan, semuanya itu tak boleh lah. Semua diharam lah. Kaedah fikir, akad mempekerjakan seorang dalam perkara maksiat hukumnya tidak boleh. Meninggalkan yang maksiat tu maksudnya meninggalkan yang wajib dan
mengerjakan yang haram. Yang kedua tadi manfaat harus mubah lah, boleh dibolehkan. Yang kedua ni manfaat harus maklum. Maklum tu jelas lah. Jelas tu tidak boleh tak jelas lah. Jelas dari bentuk dia, jenis pekerjaan tu. Jenis pekerjaan tu kalau dekat office tu dia ada job description kan. Satu apa, dua apa, tiga apa. Itu sebenarnya perlu, memang kena perlu jelas-jelas yang boleh lah. Yang kedua masa kerja. Masa kerja tu pun kena betul-betul ditulis lah. Yang ketiga, tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Tenaga dicurahkan semasa bekerja ni, jika manfaat itu jelas, maka dapat ditentukan upahnya dengan jelas pula. Apa ni tadi, bentuk kerjaan dia, ni tenaga kerjaan dia, macam kepakaran dia lah kan. Dari dua prinsip ni, kontraktor tenaga kerjaan dapat dibuat. Jadinya ni kena betul-betul jelas. Yang ketiga ialah harus taslim. Taslim tu dapat diserahkan, terimakan lah manfaat tu. Tidak boleh manfaat yang tidak bisa diserah terimakan. Contohnya kalau orang yang buta jadi security kan, tak boleh. Macam mana dia nak tengok juga. Macam kalau orang yang tak apa nak dengar, dia jadi operator ke kan. Jadi benda tu benda yang kena boleh diserahkan, terimakan lah dia punya manfaat tu. Manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Sumber manfaat tu kalau sewa kereta tu tak boleh kereta tu kan boleh pulang balik kan. Maknanya benda tu tak hilang. Kalau benda yang hilang contohnya macam lilin ke, lilin, sabun mandi, benda yang tu bila kita pakai habis tu tak boleh lah kita gunakan jadi manfaat lah. Manfaat harus mutakawam. Manfaat harus mempunyai nilai. Itu memiliki nilai yang layak atau boleh untuk mendapatkan kompensasi. Tidak bolehlah menyewakan Apple untuk bau saja. Untuk menyewakan masakan untuk dicium baunya saja. Itu tidak boleh. Nombor 6, manfaat harus dapat dinikmati penyewa. Dengan kata lain, manfaat harus dapat diwakilkan. Misalnya tidak boleh membayar orang untuk menggantikan berpuasa, menggantikan solat pun tak boleh. Dia tak dapat manfaat dia. Semua manfaat di atas hanya dinikmati oleh orang yang disewa, tidak dapat dinikmati oleh orang yang menyewa. Sebelah pihak tidak dapat. Kalau imam masjid, muazzin tu masih boleh sebab dia boleh kita boleh dengar kan. Dia boleh dengar dia punya azan tu, kita boleh sehingga boleh dapat upah. Kalau dalam ijarah ni kalau upah tu nama je ujrah. Upah tu kata lain ujrah lah. Penjelasan tentang upah. Upah ni secara umum ialah sama dengan harga lah. Boleh tak semestinya upah ni dia boleh bentuk duit, dia boleh juga ada bentuk harta-harta yang lain lah. Kadang-kadang barang, kadang-kadang manfaat juga. Macam dia tak pandai bahasa Inggeris kan, orang tu macam dia bahasa Inggeris tapi dia tak ada duit, tak ada apa nak bayar. Dia buat akad lah dengan orang tu, dia boleh ajar dia bahasa Arab pula ke macam tu. Sama ada dia boleh dalam bentuk upah tu, dalam bentuk apa-apa yang bermanfaat lah, yang dia boleh sepakati lah kan. Itu dia punya upah tu boleh dalam bentuk layak apa-apa lain lah. Definisi ijarah bahasa Arabnya, al-ijaratu hiya aqdun 'alal manfaati bi'iwabin. Ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah. Manfaat adalah kelayakan atau kemampuan sesuatu barang atau jasa untuk memenuhi keperluan manusia. Sewa atau servis adalah akad atau kesepakatan atas manfaat, baik manfaat benda, keahlian ataupun orangnya, dengan kompensasi baik berupa barang ataupun jasa. Rukun ijarah ada 3. Satu, al-aqidani, iaitu pelaku akad. Pelaku akad dia syarat dia selalu ada 3. Ni ada 4 lah, ada tambah 1 merdeka. Selalu nombor 1 akil. Akil tu berakal, tidak gila, tidak mabuk kan. Yang kedua tu mumayyiz, lebih daripada sekitar 7 tahun lah, dia dah pandai membezakan antara baik dan buruk, dan pandai kira duit siling, duit baki kan. Yang keempat, mukhtar, bebas memilih, tidak dipaksa. Yang keempat tu merdeka, bukannya hamba. Okey. Yang kedua ni makhluk akad, objek akad ni dia bagi kedua, satu manfaat, satu upah dia lah kan. Yang manfaat ni pula, syarat manfaat tu nombor 1 harus mubah. Mubah tadi tu lah, mubah tu yang dibolehkan dalam syariat lah, bukan benda-benda haram. Kedua, harus maklum yang jelas lah, dia punya bentuk kerjaan, masa dia, tenaga apa kan. Nombor 3 ialah harus taslim, boleh diserah terimakan manfaat tu. 4, tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Benda yang disewakan tu boleh jangan dihilangkan. Macam
macam benda yang boleh habis pakai tu bukanlah. Nombor 5 harus mutaqawwam. Yang ke-6 harus dapat dinikmati penyewa. Yang kalau kedua ke upah pula dari objek ke upah dia sama, lebih kurang sama jugalah. Harus mubah, takhir tu suci lah. 3 harus maklum, tidak boleh menghilangkan semua manfaat, sama jugalah. Harus taslim, harus milik penyewa. Faham tak? Apa ni, kena milik penyewa tu lah, dan milik orang lain pula kau pergi ni kan, sewa kan. Nombor 3 asirat. Asirat tu adalah akad lah. Akad tu ijab kabul lah. Ijab kabul dia satu harus muwafiq, sepadan dengan apa yang diakadkan tu. Kedua harus satu majlis akad. 3 tidak boleh ada fasid, halangan. Nombor 4 harus saling mendengar. Ini biasa apa ni, dia punya benda yang biasa kita harus buat lah kan. Okey, yang ke seterusnya tu sewa menyewa tanah. Sewa menyewa tanah lah, tanah pertanian itu. Tanah pertanian ni dia tak boleh main sewa-sewa je. Kalau tanah lain, tanah untuk pembangunan, untuk kilang ke, untuk parking ke, boleh. Tapi untuk pertanian ni dia ada dalil khusus yang tidak boleh main sewa tanah untuk pertanian lah khususnya. Rasulullah SAW melarang mengambil sewa atau bahagian atas tanah. Ni pasal tanah untuk pertanian. Siapa saja yang memiliki sebidang tanah, hendaklah dia menanaminya atau hendaklah saudaranya yang menanaminya. Dia tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat dari hasil pertanian, dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan. Hadis Abu Daud. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan akad mukhabarah, maka hendaklah dia mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nombor 3 hadis ni, Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan benih. Aku bagi benih, boleh tak kita kongsi-kongsi lah kan? Beliau menjawab, jangan. Bertanya lagi sahabat, boleh tak kami menyewakannya dengan jerami? Beliau kata jangan. Bertanya lagi sahabat, boleh tak kami menyewakan dengan sesuatu yang ada di atas rabik yang mengalir? Beliau menjawab, jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu. Hadis An-Nasa'i. Yang seterusnya, bahawa dia telah menanami sebidang tanah, lalu Rasulullah SAW melewatinya. Ketika itu ada dia Rafiq, nama ni lah, sahabat tu, sedang mengairi. Rasulullah bertanya kepadanya, milik siapa tanaman dan tanah ini? Dia menjawab, tanamanku dan benihku. Kerjaku dan hasilnya sebahagiannya untukku dan sebahagiannya untuk si fulan. Dia punya partner lah kan. Beliau bersabda, kamu berdua telah membuat riba. Kembalikan tanah itu pada pemiliknya dan ambillah biaya yang telah kamu keluarkan. Hadis Abu Daud. Dan bidang pertanian tak boleh disewakan. Kalau yang satu lagi yang jenis musaqat tu, yang tu boleh. Itu maknanya dia macam dia dah ada tanaman, dah ada buah, dan mungkin dah keluar, dan tanaman tu dah ditanam awal lah kan. Lepas tu yang tu boleh kita kerja bagi dia upah kan, kalau nak cipta. Kalau macam ni tak boleh sewa. Kalau sewakan tu dia haram lah kan, tak boleh lah. Kalau musaqat tu dia jenis bagi persen untuk kau jaga, macam kutip buah ke kan, jaga kebun ke, yang tu boleh dalam bentuk manfaat buah tu ke, ataupun bentuk duit kan, manfaat apa-apa. Yang ni langsung tak ada, tanah tu langsung tak ada, kosong. Kau minta ni je lah, minta hasil duit ke apa ke kan. Yang tu kamu tak kasih. Kalau buat bangunan, buat bengkel ke atas tu, sewa untuk buat bengkel tu boleh. Pertanian ni dia sebab dia ambil manfaat tanah tu. Bila kita tanam kan, dia dah ambil manfaat pada tanah tu kan. Tanah tu jadi hilang manfaat dia kan. Macam yang tadi lah, nombor berapa tadi yang kata hilang, macam lilin tadi kan, dia hilangkan manfaat tu kan. Macam tu lah, tak boleh lah yang tu. Jadi dia terkena kat situ lah. Okay, patut ni tu je lah sharing ni. Okay, jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.